Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para penonton sekalian, rancangan kita pada petang ini terganggu sedikit sebab hujan yang lebat. Ada masalah komunikasi. InsyaAllah kita boleh mula Jumaat live. Datuk Muhammad Zudi, Haji Abdul Majid dengan saya pada petang ini dengan tajuk Merdeka Politik. Kami masih terjajah minda. Khabar tu, hujan? Baik, Alhamdulillah. Selamat hujan lah. Hari ni kita bagi masa kecederaan lah 15 minit nanti. Okey. 15 minit kita tambah. Jadi 40 lah. Tu tambah 15 Tajuk minit. kita ni tajuk nak mengisi kemerdekaan. Apa sebenarnya merdeka tu? Saya nak bagi satu falsafah. Kemerdekaan itu bukanlah sebagai suatu lampu Aladin yang boleh membereskan semua soal dalam sekelip mata. Tapi malangnya masyarakat kita, apabila kita merdeka, kita menganggap kemerdekaan itu adalah segala-galanya. Maka kita telah melupakan perjuangan kita, lalu kita menumpukan perhatian kepada merebut rezeki yang diberikan oleh kemerdekaan kepada kita. Dan dalam sejarah Islam, saya suka menarik perhatian kepada Perang Uhud. Apabila tentera Islam melihat kemenangan sudah berada di tangan tentera Islam, maka masing-masing merasa tomak haluba, turun daripada tempat kita katakan tempat strategik di pasukan pemanah terutama sekali yang di puncak Bukit Uhud tu, turun nak cari harta rampasan. Maka di situlah Khalid Walid sebelum daripada masuk Islam pada waktu itu buat serang handap. Jadi perang Uhud ini merupakan, kalau kita bercakap dalam bahasa yang biasa, kita kata kalah. Tetapi guru-guru kita bila mengajar tentang sejarah peperangan, dia kata ta'adduban. Secara politely, kita tak boleh kata peperangan tu kalah. Kita boleh katakan perang tu menang juga tetapi hampir-hampir kalah. Itu yang berlaku dalam sejarah Islam pun ada. Nah, dalam negara kita, bila kita mendapat kemerdekaan, kita anggap kemerdekaan itu segala-galanya dan ia merupakan lampu Aladin sehingga akhirnya bangsa kita menjadi bangsa subsidi yang sekadar mengharapkan kerajaan dalam memberi rezeki kepada kita. Dia untuk generasi muda yang tak sempat merdeka, yang tak sempat zaman penjajahan. Datuk, apa perasaan sebelum merdeka dengan selepas kemerdekaan? Perasaan peribadi. Dia sebenarnya kemerdekaan itu ialah suatu pemasyhuran yang melahirkan semangat kegembiraan. Bila diisytiharkan, dimasyhurkan. Kemerdekaan itu, masa itu saya masih pun sangat muda lah, tapi umur belasan tahun kita boleh faham lah. Bila kita kata merdeka, kita rasa kita telah bebas selama-lamanya dan sebelum itu kita adalah di bawah penjajahan dan kita rasa penjajah dah keluar, maka kita rasa begitu kuat. Cuma saya dari segi politik, saya sempat menghayati suasana sebelum merdeka di kalangan orang kampung lah, kita masih duduk di kampung pada waktu itu. Saya ingat anak-anak muda pada waktu itu, iaitu para pelajar pondok ayah kita di Kaya Rendang. Masa itu perbahasan hangat di kalangan mereka ialah sama ada kita patut merdeka ataupun tidak. Satu golongan kata patut merdeka kerana kita dengan kemerdekaan kita dapat membangunkan negara kita.
Tapi satu golongan yang lain, dia kata kita tak boleh nak merdeka lagi. Kata dia, sepucuk paku pun kita tak boleh buat. Macam mana kita nak merdeka? Jadi bila kita merdeka nanti, mungkin kita kalah. Itu dalam merebut rezeki pada waktu itu. Kemudian isu kedua yang menjadi hangat ialah yang saya sebut pada masa itulah jus sulai dan jus sukuin. Jus ni maknanya bila kita belajar dalam undang-undang itu ialah jus ni mana justice lah, namanya itu Roman punya. Maknanya undang-undang yang menerima kerakyatan berasaskan kepada keturunan ataupun kerakyatan secara walak. Itu dua jenis kerakyatan. Oleh kerana awak itu taat kepada negara ini, maka negara ini akan beri kerakyatan kepada awak untuk orang Cina, orang India pada waktu itu. Ataupun kita akan menggunakan kerakyatan berasaskan kepada keturunan, darah dan keturunan. Jadi itu pun berkelahi juga. Maka saya sebagai seorang yang masih muda mengikut, sampai saya masih ingat lagi, dia kata orang British walaupun kafir, tapi kafir harbi. Orang Cina di India, di negara kita ini, walaupun kafir, tapi kafir zimmi. Itu perbahasan pada waktu itu. Kemudian ada lagi perbahasan, mana baik orang Cina dengan orang India. Saya masih dengar tu ada satu alasan, dia kata, orang India di negara ini, dia datang sekejap. Kemudian kumpul-kumpul harta, dia balik. Bawa balik duit tu. Kemudian dia main balik. Dia memunggah duit kita ke negara dia. Tapi orang Cina, dia tak nak balik dah. Dia duduk di sini, dia sama-sama membangun negara kita. Itu perkara-perkara yang mereka bahaskan. Tapi sekarang ni baru kita faham, apabila merdeka, kita ingat kita sudah mencapai kemuncak. Sedangkan orang lain, kemerdekaan itu ialah satu anak tangga pertama untuk mencapai kemajuan. Itu beza kita dengan orang lain. Sebab itu, orang lain berjaya. Adakah maksud kita tak berjaya? Kalau kita nak ukur dengan bangsa lain dalam negara kita, kita sebenarnya gagal. Saya ambil macam ni. Sebelum merdeka, saya masih ingat, sesudah merdeka pun di awal merdeka, orang-orang Cina dan orang India masih lagi merupakan second class citizen. Buat kerja, tanam sayur, tanam apa-apa semua sekali, jadi koli, kemudian sebelum tu cari beca, dan malah saya selalu sebut tu, yang mengangkat najis apa semua sekali tu, bukan kita lah, orang tu lah. Malah dalam satu forum dengan Tan Sri Mat Taib, dia kata di kampung dia di Tanjung Malim tu ada jamban situ, jamban di sini, jamban di sini. Dia kata petang-petang orang tu pergi punggah. Itulah petang-petang. Dia kata kami duduk main bola. Tapi kita tahukah siapakah anak-anak mereka itu sekarang? Anak-anak mereka itu sekarang telah menjadi konglomerat besar yang mempunyai kewangan yang cukup hebat yang boleh membeli negara ini kalau mereka mahu. Jadi asalnya kita kata orang Cina datang ke negara kita ini dengan hanya bawa kain sehelai sepinggang. Masa-masa muda kita katakan bawa kain merah sehelai sepinggang. Tapi sekarang ini mereka sudah jadi konglomerat besar. Malah kalau saya bandingkan dengan pendatang-pendatang yang terkemudian, orang Kemboja, orang Indonesia yang selepas itu, katakanlah dekat rumah saya di Kota Baru dulu, ada pelarian Kemboja datang. Kemudian mula-mula datang tu, tikar pun tak ada, bantal pun tak ada. Kami yang bagi tikar, kami yang bagi bantal. Merempak saya ada lah. jiran. Ya? Merempak lah panggil. Ya, merempak, betul-betul merempak. Saya ada jiran. Jiran paling dekat dengan saya. Ini jiran yang agak miskin lah. Jadi pada waktu itu, jiran saya ini jauh lebih kaya daripada orang Kemboja yang baru datang tu. Tapi hanya dalam beberapa tahun saja, orang tu
dapat membangun, dia boleh menjual di pasar malam, kemudian tahun depan tu dia dapat kereta, kemudian anak dia boleh masuk universiti. Sehingga sekarang saya dengar, anak cucu orang Kemboja yang baru datang tu sudah menjadi satu keluarga yang berada. Sedangkan jiran saya yang dulu tu dekat rumah saya tu baru naik sikit baru. Itu pun naik kerana anak-anak tu ada pelajaran sikit. Kalau tidak, itu kita kalah dalam mengisi kemerdekaan. Adakah kerana soal polisi negara, atau soal kepimpinan, atau soal rakyat itu sendiri yang menyebabkan kita mundur? Saya rasa itu kerana kita mencapai kemerdekaan dalam keadaan kita tidak begitu maktang dalam arti mengisi kemerdekaan. Dia tidak matang. Jadi saya banding kita dengan Indonesia kan. Soekarno apabila mencapai kemerdekaan dan sebelum merdeka, beliau telah mengisi minda rakyat dia dengan slogan-slogan. Maka rakyat dia makan slogan dan tidak mencapai kemerdekaan yang sebenar. Walaupun Soekarno mengatakan ayam berkukuk, fajar menyingsing bukan kerana ayam berkukuk dalam satu ucapan dia. Saya ni pemanak Soekarno ni. Tetapi ayam berkukuk kerana fajar menyingsing. Kemerdekaan, kebebasan bukan kerana kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan itu adalah kerana kebebasan. Tetapi kerana orang tu sangat berpengaruh dengan cara dia memberi idea tu, maka itulah kemerdekaan yang dicapai. Kemudian mereka itu mempunyai semangat tinggi dari segi perjuangan. Tetapi kejayaan sebenar tak dapat. Miskin sampai sekarang. Apabila Indonesia melakukan serangan konfrontasi terhadap Malaysia, dianggap Malaysia sebagai sontoloyo, tali barut British dan sebagainya, maka Tengku Abdul Rahman katakan, kita merdeka bukan untuk membina barek-barek tentera, tapi kita merdeka untuk membina rumah-rumah rakyat. Maka bezanya sekarang ni, secara umumnya Malaysia dan Indonesia jauh lebih maju Malaysia. Tapi kemajuan Malaysia itu, kalau dibanding antara orang Melayu dan orang bukan Melayu, maka orang Melayu yang juga merdeka bersama dengan orang bukan Melayu itu, taraf pencapaian mereka itu sangat rendah. Dan saya secara personally lah, saya percaya kita tidak mempunyai pengalaman yang cukup untuk berebut rezeki dalam dunia yang lebih bebas daripada zaman British. Zaman British kita protected. Orang British melindungi kita dengan dasar Bumi Putera, dengan dasar keistimewaan orang Melayu dan sebagainya. Apabila kita merdeka, kita rasa kita bertanggungjawab melonggarkan sikit perkara itu kerana orang Bumi Putera dah. Bila orang dapat rezeki itu, bila jadi berebut rezeki, kita kalah tidak mempunyai budaya tinggi. Sedangkan mereka itu, kita tahulah sejarah tamadun Cina, tamadun India begitu tinggi. Mujurnya orang Melayu ni kerana mereka itu Islam dan mereka bergantung dengan tamadun Islam. Tanpa Islam, mungkin Melayu teruk lagi daripada yang ada pada sekarang. Kalau kita keluar daripada soal ekonomi lah, Ya. dari segi budaya, dari segi agama dan dari segi lain-lain lah. Adakah sekarang ni kita dah maju atau tak maju tak? Misalnya soal bukan soal tulisan Jawi umpamanya. Kenapa selepas kemerdekaan ni kita semakin merosot contoh? Dia sebenarnya maju, tetapi relatively, secara relatifnya, itu dari segi maju tak maju tu. Kita dapat kemajuan, tetapi selama 60 tahun lebih, dekat 70 tahun kita merdeka, kita maju setakat itu, artinya tidak maju secara relatifnya. Berbanding dengan orang lain, sangat maju walaupun tidak dilindungi oleh perlembagaan. Maka misalnya, kalau kita sebut tentang tulisan Jawi, itu satu
kegagalan yang sangat parah. Kegagalan yang sangat parah. Pada waktu itu, silapnya ialah kerana Menteri Pendidikan kita pada waktu itu tidak begitu faham tentang, dia ingat Jawi ini ialah satu tulisan yang terkebelakang dan tidak mempunyai nilai komersial yang tinggi. Kemudian kita pada waktu itu pula gila-gila nak bangkit sama Indonesia. Maka tulisan Rumi pun kita sesuaikan dengan Indonesia dan Indonesia pun sesuaikan dengan kita atas semangat Malindo, Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Sedangkan kalau kita balik kepada zaman muda-muda kita baca Nobel Hamka yang ditulis dalam tulisan Jawi, gitu kan? Kita baca Nobel Abdul Muiz yang ditulis dalam tulisan Indonesia lama. Kita baca Armin Pani, orang penulis itu, Mukhtar Lubis lah, apa semua sekali. Semua kita baca dalam bahasa tulisan Indonesia lama dan tidak ada masalah pun. Misalnya, baca bahasa Inggeris ala British, baca bahasa Inggeris ala American. Tak ada masalah. Kadang-kadang ejaan pun tak serupa, ada benda-benda yang tak serupa. Jadi benda-benda macam tu menyebabkan kita singkirkan Jawi daripada kurikulum, menyebabkan budak-budak tak boleh baca lagi. Dan kalaupun salah kerajaan pada waktu itu, para budayawan kita tidak mempunyai semangat yang tinggi. Orang kita, dia habis-habis tinggi, dia banyak merintih. Marah pada kerajaan kerana melupakan Jawi dia. Kita merintih, kita kelahi, berbalas sama sendiri, kemudian kita diam. Macamlah perbalahan tentang sama ada kita patut merdeka ataupun tidak sebelum kita merdeka. Itu budaya kita yang dianggap rendah. Tapi kalau kita kata macam ni, janganlah kita kata kita memperleceh orang Melayu, tetapi orang Melayu kena sedar bahawa sesudah selama itu kita gagal, kita perlu bangkit. Jadi kalau kita tengok dari segi saiz ni, kegagalan paling besar sekali dari segi apa? Selepas kita merdeka 63 tahun. Dia banyak kegagalan dari segi ekonomi yang nampak besar sangat. Kemudian kegagalan dari segi budaya dan kegagalan dari segi pembinaan intelektual pun kita nak banding dengan orang lain. Jadi kalau kata budaya, terutama sekali budaya kerja. Pengalaman saya bersama rakan-rakan kita bukan Melayu, macam mana saya perhatikan. Saya perhatikan jauh bezanya. Dengan katalah kita duduk sama-sama orang Melayu, buat kerja sesuatu kerja, ataupun kita duduk sama-sama orang bukan Melayu, buat sesuatu kerja. Dari segi melaksanakan tugas-tugas kerja itu, beza budaya dan attitude. Jadi itu kita kena sedar. Satu masa, saya dipanggil ceramah oleh orang-orang UMNO. Saya kata, kita ini 20 tahun dulu. Saya kata kita ni gagal sebenarnya dalam mencapai kemerdekaan. Kita kena ubah budaya kita, kena kita tiru orang Cina dari segi kerja. Maka bangkitlah orang muda UMNO yang semangat. Mengapa kita mesti ikut mereka itu? Kita ada identiti sendiri, kita ada budaya sendiri, kita bla 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 bla. Ini yang menjatuhkan kita sebab kita tidak terbuka untuk itu. Sedangkan mereka itu, dia adalah satu benda yang dia boleh buat, kita tak boleh buat, iaitu apabila proses pembaratan, westernisasi, mereka itu boleh terbuka lah macam orang putih nak jadi orang putih, jadi orang putih. Kita ada halangan agama, halangan budaya kita. Tetapi halangan agama dan budaya itu tidak boleh menghalang kita daripada maju. Itu masalah kita. Jadi budaya kerja, budaya menangani sesuatu, kita kalah. Kemudian dari segi pencapaian ekonomi, kita kalah. Dari segi pencapaian kedudukan, dari segi kedudukan misalnya, siapa yang banyak yang menjadi peguam sekarang ni, katakan. Siapa kalau dalam kes mana pun mesti orang India jadi peguam yang hebat. Kemudian dalam bisnes,
mesti orang Cina dan sebagainya. Sehingga Bank Islam pun terpaksa menumpang dengan kepakaran dan kesungguhan orang-orang Cina. Dan begitu juga dari segi kedudukan siapa yang profesional, yang hebat, misalnya accountant, yang sanggup menjadi profesional dalam itu. Orang kita sampai sekarang ni pun masih majoritinya tak sanggup nak jadi orang profesional dalam accountancy. Sebab lemak lah, lama lah, susah lah, lama duduk tempat. Macam-macam lagi tak sanggup. Jadi cabaran-cabaran ini perlu kita lihat balik dan kita perlu ubah balik budaya kita. Dan budaya banyak bercakap di kalangan orang Melayu kan, mengeluh, berbahasa sendiri dan sebagainya, cakap banyak, kerja tak ada. Ini masalahnya. Kata orang Cina sendiri pun, cakap banyak, kerja tak ada. Ini masalah. Dari segi attitude, orang Melayu suka makan gaji. Ya. Berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Maknanya kita malas menghadapi risiko-risiko. Suka mengambil kerja-kerja yang senang. Malah di universiti pun suka mengambil kursus-kursus yang mudah lulus. Bukan berdasar kepada kepentingan dan kebaikan sesuatu kursus pengajian tu. Begitu dengan kerja-kerja. Dia macam ni. Nak banding dengan 30-40 tahun dulu, beza. Masa kita muda, boleh dikatakan tak ada orang Melayu ni bisnes. Kecuali goreng pisang, buat kuih-kuih Melayu, laksa dan sebagainya. Itu kalau di Kelantan kan. Malah saya masih ingat lagi. Orang kampung bila keluar ke Pekan Melor tu, pergi jual buah-buah dia. Buah pisang dia, orang kata, Allah kedekuknya macam limah ni. Buah jamu pergi jual. Maka dia tak jual lah. Dia habiskan gitu. Buah durian. Tak pergi jual. Nak bisnes duduk cokoh tu, malu. Tapi sekarang ni sudah banyak berubah dari segitu. Jadi saya rasa ini peninggalan penjajah yang mendidik orang Melayu. Dia kata orang Melayu ini adalah tuan tanah dalam negara ini. Maka mereka itu perlu diberi tugas mentadbir negara ini. Kemudian kita terikut dengan budaya itu. Apabila kita merdeka, kata Tengku Abdul Rahman, politik serahkan kepada orang Melayu. Bisnes serahkan kepada orang Cina. Kemudian soal perburuhan, estate dan sebagainya, serah kepada orang India. Itu pembahagian yang dilakukan oleh Tengku pada waktu itu. Oleh kerana itu, dalam segi perjawatan dalam negara dipenuhi oleh orang-orang Melayu. Tak ada masalah lah bagi kita. Cuma dari segi bisnes, kita kalah. Kalah teruk. Dari segi tugas-tugas kerja yang lain, kita kalah teruk. Sekarang ini, apa yang dimonopoli oleh orang Melayu itu sudah dipecahkan oleh orang bukan Melayu. Sedangkan apa yang dimonopoli oleh orang bukan Melayu belum dapat dipecahkan oleh orang Melayu. Jadi di sinilah sekarang ini yang menjadi asas kepada perbalahan politik dalam negara kita ini. Jadi dengan kemerdekaan politik ini dan dengan mentaliti yang masih lagi berada dalam kepompong yang lama, pensektoran masyarakat. Orang Melayu ini, orang bukan Melayu Cina ini, orang India ini, Kadazan ini, orang itu ini, sebagainya, Bajak. Jadi semua pensektoran berasaskan kepada kepompong yang lama inilah sebenarnya yang menjadi asas kepada perbalahan politik kita pada hari ini. Katakanlah kalau orang Melayu dah kaya, kaya macam Cina. Tapi yang kaya tu pun bukan semua orang. Cina tu pun, yang kaya-kaya raya tu bukan semua orang. Tetapi yang kaya ini boleh menjadi payung kepada semua orang. Saya pernah tanya Tengku Razali masa muda-muda dulu. Masa terlibat dengan politik. Macam mana Tengku kita nak atasi kemiskinan orang Melayu? Tengku Razali kata, kita perbanyakkan orang Melayu yang kaya. Perbanyakkan orang Melayu yang kaya, saya tak tahulah falsafah orang lain.
Saya tahu dia ekonomis pada waktu itu. Perbanyakkan orang Melayu yang kaya, maka yang kaya ini akan menolong yang miskin. Tiba-tiba zaman Tun Mahathir, beliau melaksanakan dasar itu. Penswastaan. Bagi orang Melayu ni kaya, bagi emas lah, bagi kapal terbang, bagi kapal laut, bagi apa semua sekali. Tiba-tiba, harapan masa Tun Mahathir supaya orang ni menjadi payung kepada orang miskin, tak berlaku. Jadi monopoli. Maka sebab itu, lahirlah apa yang dikatakan, satu golongan menengah Melayu yang tidak lagi menjadi orang Melayu. Kita Melayu, kita katakan Melayu baru. Satu maksud kan? Masa Mat Taib di Selangor tu, Melayu baru ni, dia sudah menjadi sesuatu yang lain. Maka dia tidak lagi menolong bangsa dia. Oleh kerana itu, dari segi budaya itu kita rasakan tidak sempat kita bangunkan, maka inilah yang terjadi kepada kita, tetapi kita belum terlambat. Sebab sekarang ini kita pun dah cerdik. Sama lah orang Cina pun mengakui sekarang ini untuk mendapat keuntungan dalam perniagaan tidak semudah dulu kerana orang Melayu sudah mula mengambil tempat dan sudah menjadi rival, sudah menjadi saingan mereka itu untuk mendapat keuntungan. Itu realiti yang ada sekarang lah. Cuma masalahnya, oleh kerana kita ini banyak berbalah dalam segi politik, maka kita terlupa untuk membuat sesuatu yang lebih baik. Saya ingat masa dulu, dalam satu majlis Maulid Rasul di Rantau Panjang, seorang Johan Quran daripada Thailand, Abdul Manaf Sasailu, dia kata kita asyik mengadakan Maulid Rasul pada hari ini, oleh kerana sibuk tu kita terlupa solat asar. Itu yang terjadi kepada masyarakat kita. Jadi sekarang ada orang kata kita juga selalu menyalahkan penjajah. Padahal kita dah 60 tahun merdeka. Betul ke lagi alasan-alasan penjajahan tu, lepas kita 60 tahun merdeka dan kita negara dipimpin oleh orang Melayu dari segi politiknya, walaupun dari segi ekonomi dan lain-lain itu, kita berkongsi. Tapi bolehkah lagi kita mempersalahkan penjajah selepas 60 tahun kita merdeka? Boleh, asalkan kita menyalahkan penjajah bukan sahaja menyalahkan. Jangan kita kata segala dosa, kelemahan kita letak pada penjajah. Kita boleh kata kelemahan kita pada sekarang ini antara sebabnya ialah hasil daripada budaya yang dibina oleh penjajah kepada kita. Sebenarnya budaya warisan ini telah mempengaruhi cara berfikir, cara bertindak dan sebagainya, dan kita perlu kepada masa yang lama dalam berbagai-bagai generasi. Kalau kita cekap menghapuskan budaya yang ditinggalkan oleh penjajah ini, mungkin kita cepat. Tetapi oleh kerana demokrasi bebas yang kita amalkan pada waktu itu, orang politik silap menggunakan kebebasan demokrasi terbuka ini untuk mengekalkan kuasa dalam mengamalkan demokrasi bebas ini. Mereka telah menggunakan kemudahan-kemudahan yang mereka ada sebagai sebuah kerajaan untuk merasuah masyarakat, untuk merasuah rakyat, bagi projek, bagi rezeki, bagi subsidi, bagi apa, tujuannya ialah untuk supaya mereka mengundi, untuk mereka mengundi kita. Bagi itu bukan asas kemajuan, tapi untuk mendapat sokongan undi. Itu yang silap. Tak bagi sehingga menjadi budaya. Kalau tak bagi, tak undi. Maka akhirnya, undi itu mesti dibeli. Dan akhirnya sampai sekarang, undi mesti dibeli. Cuma akhir-akhir ini barulah ada percakapan bahawa soal membeli undi itu mesti diberhentikan, stop. Barulah ada kebangkitan semula lah, mana begitulah. Ini ada satu soal daripada Uday Merah. Uday Merah. Dia kata kita perlu ada pemimpin yang menggerakkan minda Melayu. Tapi siapa, dia kata? Bagaimana mahu buang persepsi Melayu malas? Melayu harapkan bantuan. Melayu susah nak ubah. Dan kita kekurangan idola atau orang yang boleh
membangkang semangat orang Melayu dah hebat. Sekarang ni kita ada katalah tokoh-tokoh besar, Mahathir, Anwar Ibrahim dan lain-lain lagi. Adakah mereka ni tak mampu nak menarik orang Melayu maju ke depan? Contoh. Dia tugas orang ni sebenarnya dah selesai ataupun hampir selesai. Mereka sudah pun berada pada usia tua yang bila kita ni sudah berada pada satu usia, kita sudah orang panggil stagnan. Kita duduk situ dah. Mana kadang-kala orang kata yang paling bodoh di kalangan para hakim itu ini tidak saya yang kata ni, ialah ketua hakim negara. Yang paling bodoh di kalangan ahli-ahli akademik itu ialah profesor. Masuklah emeritus macam saya ni. Sebab dia kata, saya dulu berjaya dengan cara inilah kejayaan saya dulu. Maka mereka itu tetap mengulang cerita-cerita lama sehingga cerita lama mereka itu sudah tidak lagi sesuai dengan sekarang. Katalah saya sebagai seorang ahli akademik. Saya kata kita kena buat macam ni. Kata budak-budak muda sebenarnya dah teruk dah tu. 2-3 hari lepas ada orang-orang muda di Akademi Islam nak buat satu seminar. Dia kata cabaran isu hukum Islam semasa dalam era revolusi industri 4.0. Saya kata, apa industri 4.0 tu? Jadi kena baca balik. Jadi bila baca balik, mungkin saya akan bagi pentafsiran yang taklah cukup maju. Maknanya, zaman mereka itu ada kejayaan yang tersendiri. Dan mereka adalah idola kepada kita. Tetapi sekarang ini zaman mereka sudah berlalu. Kita perlu pada idola baru. Dan idola baru ini tidak begitu lahir kerana kesilapan zaman dulu tidak melahirkan para pewaris. Ini masalahnya. Pelapis. Jadi mereka nak tegak. Aku tua-tua pun okey lagi. Jadi pelapis tu, saya tanya budak-budak muda. Saya dah buat dengan forum budak-budak muda sekarang ni. Jadi budak-budak muda ni jadi macam berada di bawah payung, selamat dan sebagainya. Jadi kesilapan itu perlu cepat-cepat diperbaiki. Sekarang ni, kita orang-orang tua perlu cepat melahirkan idola-idola muda yang boleh mengambil tempat dengan cara cepat. Sama ada kita latih dia dengan secara rasmi atau secara tidak rasmi. InsyaAllah kita boleh lakukan. Tetapi kalau kita sekadar duk merungut menyatakan orang-orang tua dulu tu salah, tak betul, tidak sebagainya, maka kita menafikan kejayaan mereka. Sebenarnya kejayaan mereka banyak. Ambillah 2-3 orang tokoh. Katalah Tengku, Tun Razak, Tun Mahathir, Tengku Razali, Anwar Ibrahim, Musa Hitam. Semuanya mereka itu mempunyai kejayaan-kejayaan yang sangat besar. Tetapi mungkin ada sedikit kegagalan tak mampu melahirkan para pewaris, pelapis yang betul-betul boleh mewarisi dia. Mungkin silap. Saya ingat di Universiti Malaya dulu, saya duduk kelahi dengan puak ustaz yang senior daripada kita. Seorang tu kata, kita mesti melahirkan para pelajar yang mewarisi kita, sama dengan kita. Saya kata ini pemikiran yang kolot, pemikiran yang tidak maju. Sebab kalau kita melahirkan pelajar yang sama seperti kita, maknanya kita melahirkan pelajar yang terkebelakang. Kerana masa untuk hidup dia di depan. Kalau lahir macam kita ni akan menjadi orang terkebelakang. Mungkin silap dari segi metod pendidikan kita pada waktu itu. Ini soalan daripada saudara Awi. Awi bertanya, cabaran kita sekarang ni, secara emosi, orang Melayu duk bincang. Soalan Cina ni, ada Cina MCA, ada Cina DAP, Cina ni lebih jahat, Cina ni lebih baik. Adakah sebenarnya pencabar-pencabar kita ni berbagai-bagai begitu? Atau sebenarnya mereka satu kelompok saja secara objektifnya dalam politik Melayu kita, politik Malaysia kita. Dia ini cabaran-cabaran politik. Saya ada satu perbincangan dengan rakan-rakan
para pemimpin gerakan Islam sederhana dalam negara kita. Akhir kita buat kesimpulan macam mana? Orang politik mempunyai budaya yang tersendiri. Kalau orang berpolitik berbalah sama sendiri, cabar mencabar, maka itu budaya mereka itu. Tapi yang menjadi masalahnya bukan masalah orang politik. Orang politik itu ialah frontliner. Itulah cara mereka itu berjuang. Nak kata orang politik salah tak boleh dah. Yang masih salah ialah second liner. Barisan yang kedua macam kita. Orang pendakwah, orang pemimpin gerakan Islam, orang apa semua sekali. Kita banyak mengharapkan perlindungan daripada orang politik. Tidak sanggup berdikari. Maka ini yang perlu dilakukan sekarang. Politik kita sudah dicabar oleh orang bukan Melayu dari segi politiknya dan tidak akan lama dapat bertahan kalau nak bertahan dari segi politik. Kalau kita menganggap politik sebagai dahan yang tunggal untuk kita bergantung, maka mentaliti kita salah. Kita perlu wujudkan dahan yang lain. Pakar ekonomi, pakar perjuangan, tokoh-tokoh Islam, tokoh dakwah yang berpengaruh. Bukan tokoh-tokoh dakwah yang sekadar mencari keuntungan daripada mencari apa semua sekalian yang kita katakan okey cari apa yang kita tahu sekalian lah rating dalam semua. Itu tak, bukan itu. Jadi kita kena groom cepat-cepat mereka itu. Jadi oleh kerana itu persoalannya sekarang ni, kalau kita menuduh orang-orang Cina sebagai sekian, itu tuduhan politik, iaitu sesuatu yang biasa dalam politik. Orang Cina pun menuduh Melayu sebagai chauvinis. Saya tidak boleh nak cerita banyak. Kadang-kadang dia kata, oh sikit lagi okeylah, kita punya institut pun mungkin terserah pada pokok-pokok awak semua. Kami orang-orang Cina ni akan disingkirkan apabila bertukar kerajaan. Ini pun ada cakap-cakap dalam kalangan orang Cina je. Jadi siapa yang sebenar chauvinis sama-sama. Kalau kita sekadar bergantung pada politik dan orang politik. Saudara Nasir Manang ni dia tanya, macam mana secara praktikalnya kita nak cepatkan melahir pemimpin-pemimpin pelapis ni? Adakah jalan singkat untuk kita melahirkan pemimpin pelapis muda yang unggul? Yang berkualiti? Okey, hari Selasa ni saya akan bincang itu. Ke arah melahirkan pemimpin-pemimpin muda yang berwibawa. Katakanlah, sekarang ni dalam politik negara kita, siapa yang berkelahi? Geng-geng tua yang mahu mempertahankan kedudukan masing-masing. Kalau geng-geng tua politik ini insaf, sela. Sekarang ini kami akan menyerahkan pimpinan negara di bawah bimbingan kami muncul. Maka akan muncul ramai para pemimpin muda yang mampu, yang ahli profesionalnya, yang ahli akademiknya, yang budayawan, yang sukarelawan, yang apa-apa semua sekali boleh. Tapi syarat, jangan lagi kongkong perkembangan politik dalam negara kita. Bagi kepada pelapis kedua, ketiga dan sebagainya. Tetapi sekarang ini ternyatanya, orang yang hebat pada zaman dulu masih lagi mempertahankan kedudukan dia. Saya selalu kata kepada budak-budak, saya baca buku Tun Mahathir. Oleh kerana kedudukan sebagai Perdana Menteri ini sesuatu yang tidak akan diserahkan kepada saya, oleh kerana saya bukan anak ningrat, maka saya mengambil keputusan untuk merebut jawatan ini. Dia dapat. Di kalangan orang-orang muda sekarang, tidak ada orang yang sanggup merebut. Duk tunggu supaya kepimpinan itu diserahkan kepada mereka itu. Kami get ready. Kami dah okey, bersedia untuk menerima. Politik tidak macam tu. Politik itu uqtul. Wa illam taqtul yaqtulaka. Macam zaman. Zaman itu al-waqtu kasayfi illam taqta'hu yaqta'ka. Zaman itu sama seperti pedang. Kalau kamu tak potong dia, dia akan potong kamu. Politik pun macam tu. Kalau kamu tidak mendesak orang-orang tua menyerahkan kepimpinan kepada kamu, bukan sesak dengan mulut, tapi buat aktiviti sehingga kita lahir sebagai seorang pemimpin yang dihormati. Kepimpinan itu adalah suatu hasil daripada interaksi sosial. Siapa yang berkesan interaksinya,
maka dia akan dihormati sebagai seorang pemimpin. Kalau seorang tu jadi pemimpin, sama ada kerana institusi ataupun kerana perkembangan sosial, dan dia tidak cukup aktif, maka kepimpinan dia akan menjadi layu. Oleh kerana itu sekarang ni, orang tua pun salah, orang muda pun salah. Orang tua kerana memegang corak politik yang mengekalkan kuasa di tangan dia, dan orang muda salah kerana tidak cuba merebut kuasa politik itu, takut kalau perbuatan itu boleh merosakkan kedudukan mereka sendiri, sebab mentaliti bergantung kepada orang politik itu lebih menguasai, masih lagi menguasai sekarang. Ini satu soalan daripada Sopnya jual beli. Dia kata, Prof, negara kita ni seperti ada hala tuju. Hari-hari asyik duk berebut kuasa. Sampai bila kita nak tumpu kepada kemajuan negara? Siapa dia yang apa tu? Tanya tu? Sopnya jual beli apa nama ni? Sopnya lah. Sehingga Sopnya berani. Sehingga Sopnya dan orang-orang yang segenerasi dengannya berani tampil ke depan. Ha anaga. Inilah saya. Bukan kan Abi. Sejarah perjuangan bapa saya tu, sebab itu budak-budak muda kata, sejarah tidak mempunyai apa-apa arti lagi sekarang ni. Ha anaga. Ini saya sudah tampil. Jadi orang-orang muda sekarang tampil ke depan untuk mempersembahkan perjuangan mereka itu. Tengku Abdul Rahman masih di usia muda memperjuangkan kemerdekaan. Tun Razak orang muda, Tun Mahathir orang muda, semua orang muda-muda 2-3 tahun itu menjadi Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri. Anwar mula-mula jadi Timbalan Perdana Menteri, umur berapa? Dia lebih muda daripada saya. Jadi sekarang ni orang-orang muda ni sudah jadi kaku kena pleasant. Kerana rasa selesa dengan keadaan, maka takut untuk mengorbankan keadaan itu. Itu yang menjadi masalah. Saya sendiri lah saya katakan, saya pernah tawar beberapa kali untuk mengambil kedudukan politik. Tawar masuk situ, tawar. Tapi saya tolak itu sebab kita punya sikap. Sebab itu saya sampai sekarang saya tak kritik sangat masalah politik tu. Betul, bagi saya semua orang betul. Tapi masalahnya kita tapi tidak sekarang ni dah ada orang muda. Kata Azmin Ali, Rafizi, Nurul Anwar. Nama-nama yang glamour sekarang ni. Syed Siddiq ni orang muda. Macam mana dia punya potensi? Saya nak tanya. Mana Rafizi sekarang? Sudah kehilangan tapak. Mana apa tu? Yang puteri Puteri Revolusi? Nurul. Reformasi. Puteri Revolusi ke mana sekarang ni? Sudah KJ. Sudah kehilangan tapak. Sebab kita muncul ke depan bergantung dengan ekor orang. Tidak membina tapak sendiri. Sekarang ini orang yang besar itu jangan diganggu dengan secara yang seada-adanya begitu. Bina tapak sendiri sehingga kita boleh. Macam saya tanam pokok durian. Saya kata pokok durian untuk menjadi bagus, dia kena ada dalam satu ekosistem. Ekosistem itu ialah hutan, rimba. Dia akan mencabar hutan rimba yang tinggi itu, dia boleh naik. Maka dia akan jadi pokok yang baik. Tapi kalau kita tanam pokok durian dengan bergantung di tengah padang, tidak ada ekosistem yang tertentu, jadi kita mintalah supaya orang macam ni balik. Saya belum tengok, sebelum nampak Syed Siddiq sebagai seorang pemimpin, saya rasa masih lagi berada pada kedudukan diangkat sebagai seorang bakal pejuang, dan saya tak nampak kekesanan kepimpinan dia. Saya belum nampak lah. Saya cakap terang-terang sebagai orang tua lah. Jadi kita kena, kepimpinan itu tidak boleh berada pada tangan seseorang yang solo. Dia kena ada satu pasukan geng. Kita baca buku Hang Tua, Hang Jebak, Hang Lekih, Hang Lakiu. Saudara Ruhaizah Ma'zin bertanya, dari segi model politik Islam. Di Malaysia ni kita tak boleh lari daripada politik Islam juga. Sejak merdeka kita berpolitik tapi tidak ikut acuan Islam, kita ikut acuan Barat. Jadi dia bertanya bagaimana kita nak memperkenalkan model politik Islam dalam masa sekarang ni. Dia macam ni lah. Tak usah tunggu model lah.
Kita kita macam ni. Kita ni Islam sejak daripada dulu lagi tu. Jadi Islam yang ada pada kita itu adalah model untuk politik Islam. Kita tak boleh nak kata ini model politik Islam. Syed Qutb misalnya. Ini Hassan Banna. Ini mengarut semua ni. Kalau kita nak ikut Hassan Banna, nak ikut Syed Qutb, nak ikut orang ni semua sekali, itu kebolehan mereka. Kita pelajari tentang mereka, kemudian kita bina model kita sendiri. Saya bila ada rakan-rakan puji apa tu, orang Turki, Athor apa tu ada Erdogan. Yang bukan Erdogan sekarang ni adalah jarah apa semua penaklukan apa semua sekali kan. Itu satu model pada waktu itu. Tetapi bukan lagi sesuai untuk Erdogan ikut. Macam juga Islam. Jadi model Islam tu ialah model Islam tu yang kita lahirkan dalam Islam lokal berasaskan kebudayaan kita yang pas. Boleh dijadikan sebagai model perjuangan Islam. UMNO, PKR, semua ni model-model perjuangan Islam. Jadi nak cari model mana lagi? Amanah. Model-model sudah ada. Ini sudah, tapi kita tidak sanggup mengikut dengan secara yang serius dan jujur memperjuangkan Islam dalam negara kita. Itu saja. Bagi saya, semua mereka itu orang yang mempunyai model-model yang tertentu. Ikut saja. Tak ada masalah. Cuma, mesti serius. Sebagai dari segi apa yang Datuk alami lah. Sekarang ni, di negara kita ni memang sudah wujud lah rasa kemerdekaan, rasa kebebasan. Atau kita rasa masih terkongkong atau ada tekanan atau macam-macam. Dan realiti negara kita dengan demokrasi yang kita ada, dengan pilihan raya yang kita ada, atau masih kata belum betul-betul merdeka dari arti kata yang sebenar. Dia jiwa hamba itu bukan kerana orang tekan. Saya nak tanya, siapa menghalang kita nak jadi Perdana Menteri? Tak ada orang. Sulaiman Palestin boleh mencalonkan diri dia sebagai Presiden UMNO. Cabar Hussein On. Okey? Saya tidak nak merendah-rendahkan Sulaiman Palestin nanti keluarga dia. Maknanya tahap itu kebebasan kita. Siapa dia yang menghalang kita nak menjadi konglomerat yang besar? Tak ada. Siapa dia menghalang kita nak jadi profesional yang hebat? Tak ada. Hanya jiwa hamba. Jiwa rendah diri. Jiwa yang tidak bebas, tidak merdeka di kalangan kita. Itu saja. Bebaskan diri daripada rasa hamba itu. Maka kita boleh jadi seorang yang kuat. Ini tidak. Kita asyik menyalahkan orang lain. Ada sekatan, orang tak bagi naik. Tak bagi naik itu biasa dah. Sebab kita nak kacau orang, orang akan tendang kita. Tapi bila kita nak kacau orang, kita bersedialah. Bila tendang balik. Itu cara kita. Cuma nak tegur satu orang Melayu ni, banyak cakap daripada bekerja. Banyak spontan daripada merancang. Itu saya dah kata dulu lagi pun, kita berfikir secara spontan, bertindak secara reaksi. Kita tidak berfikir secara strategik dan bertindak secara yang perancangan. Itu kita kena baikilah. Ini saya nak tanya. Kalau tak ada orang tanya, saya nak sebut kan. Apabila kerajaan nak tolong apa bau ni? Orang yang kena terkesan dengan pandemik ni, suruh bank bagi, KWSP bagi semua sekali kan. Dr. kami ingat ke semua orang ambil kemudahan tu orang perlu tak? Tak. Bila ada kemudahan, kita nak ambil kemudahan. Awak perlu apa ambil kemudahan tu? Bukan daripada bank ni ambil KWSP. Kerana dah ada peluang. Itu satu tabiat yang sangat. Sedangkan sepatut kita merancang sendiri. Sekarang ni keadaan ekonomi macam ni. Bagaimana kita nak atasi? Nak jual burger ke? Nak buka ladang ke? Nak pergi menawar tetap malik ke? Ada perancangan sendiri? Tidak. Kita semua mengharapkan kerajaan. Jadi kerajaan bersifat salah. Kalau tak bantu kan, rakyat jadi miskin, jadi lapar, rakyat marah. Nampak tak? Jadi terpaksa. Jadi kita kata, 2 kali 5, 5 kali 2. Jadi itu jadi masalah kita ni. Kecuali kita ada semangat baru bangkit berdikari.
Pertolongan kerajaan itu adalah satu perkara yang paling akhir. Sesudah saya rebah, maka saya mahukan pertolongan daripada kerajaan. Itu yang diamalkan oleh orang-orang bukan Melayu dalam masyarakat kita. Kita ada 5 minit, Datuk. Cuba simpulkan bagaimana Datuk melihat masa depan negara kita. Cabaran-cabaran, peluang-peluang yang patut direbut sekarang ni oleh orang Melayu, oleh orang Islam sebagai kita sebut tuan tanah Kedaung ni, supaya kita tidak terlepas dan kita selalu didendangkan dulu. Kalau kita dijajah sekali lagi, mungkin kita tak akan bangkit dah. Ya. Saya nak sebut macam ni lah. Yang saya heran, bila Duli-Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Maha Mulia Anda Pertua Agong mengarahkan orang-orang politik supaya bersatu padu, maka mereka pun tu menyuarakan semangat untuk bersatu padu. Adakah kita sebodoh itu? Nak tunggu raja bertitah baru kita nak bersatu padu? Ataupun kita hipokrit? Dalam kepala saya sekarang ni, respon orang politik terhadap Duli Yang Mulia Seri Paduka Yang Pertua Agong suruh bersatu, maka semua menyahut, oh kami bersatu. Qalu amanna, qalu bersatu sekali. Sama ada kita ni bodoh atau hipokrit. Saya nak kata mereka itu bodoh, tak munasabah. Apa? Semangat untuk bersatu itu tidak ada kerana semangat berebut terlampau tinggi sesama kita. Orang panggil berebut dalam cawan sendiri, rezeki yang sedikit, sehingga gulai ataupun kuah yang jadi milik kita itu tumpah ke lain lagi. Dahlah kita ni jenis minum kuah saja. Jadi oleh kerana itu, tanpa apa-apa nasihat daripada Agong pun kita kena bersedia untuk bersatu padu. Tanpa satu padu yang lahir daripada dalam, maknanya sekarang ini kita masih ada peluang kerana kita majoriti. Dan kita masih lagi memiliki pemilikan yang asas. Tanah masih tanah orang Melayu. Dan harta-harta tetap masih lagi kepunyaan orang Melayu. Tetapi yang sudah direbut, misalnya tanah Rizal Melayu, berkeriau. Wah, seminar. Saya kata, hey, hok duk bisik-bisik seminar tu. Mari di sini. Saya nak lantik dia sebagai seorang yang mengambil tanggungjawab buat monitoring sistem. MDN nak buat satu sistem itu monitor jauh mana sebenarnya. Kalau kita cakap, sekarang ini saya tak dapat lagi. Tak dapat lagi orang yang kata, Anaga, saya sanggup menjadi. Tak ada. Kita berkeriau tentang tulisan Jawi. Saya kata, mari. Saya nak lantik awak jadi hero tulisan Jawi. 4-5 bulan akhir lari begitu ya. Jadi, kita kena buang budaya banyak cakap, banyak merintih, banyak mengaduh dan sebagainya. Maka kita masih ada peluang. Bila kita bangun, kita akan bangun sebagai seorang gergasi yang kuat. Tapi sekarang ni gergasi itu sedang tidur dan diulik mimpi dan tidak ada yang sanggup bangun berjuang. Itu yang menjadi masalah kita. Oleh kerana itu saya cadangkanlah kepada orang kita, terutama orang yang masih muda lah. Yang tua-tua tu biarlah kita hormati mereka sebagai orang tua. Kita tahulah dalam rumah kita pun kita ada tok nenek sebagainya, dia nak merepek lah. Kita akur. Tetapi kita buat sesuatu yang sesuai dengan kebolehan kita dan insya-Allah kita boleh bangun. Dan inilah yang perlu diperjuangkan oleh ramai orang dan saya cukup benci kepada orang-orang yang hipokrit yang tak sanggup memperkatakan sesuatu, tidak sanggup melakukan sesuatu kerana nak jaga periuk nasi, takut hilang. Tuhan kata, periuk nasi kamu tidak akan hilang kalau kamu yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuangkan apa yang kamu lihat. Dan fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Ayo, lakukan, perbuatkan. Jadi kita akan mendapat kejayaan. Sebenarnya orang zaman dulu yang boleh pikul yang besar-besar. Saya masih ingat tu. Saya kelahiran Fadil, abang. Bila saya marah, saya ambil benda yang berat, saya pikul. Dan mengapa saya boleh pikul? Kerana kita tumpukan betul-betul pada perkara itu. Itu sekadar nak menyatakan kemarahan kita. Bila hari biasa, nak pikul balik,
Tak boleh. Kerana kita tidak tumpukan kekuatan kita. Sekarang ini kena tumpukan insya-Allah. Dalam masa 10 tahun kita dapat menyelesaikan masalah ini. Dan status quo yang ada selama ini, yang telah dipecahkan oleh perbalahan orang Melayu dalam masa 10 tahun terakhir, semuanya berselerak menyebabkan status quo itu hilang. Kita kena kembalikan semula dan 4-5 tahun kemudian kita akan membina satu status quo yang baru yang meletakkan orang Melayu dan sebagainya sebagai orang yang mempunyai ketuanan. Jangan cakap lagi tentang ketuanan. Kita buat sebagai realiti status quo dan dihormati oleh orang-orang bukan Melayu. Kalau tidak ada satu bangsa dalam negara ini yang menjadi backbone ataupun tulang belakang kepada politik dan bangsa ini, maka bangsa kita akan berperang dalam keadaan yang tidak lama. Sekarang ini, maintain betul-betul kedudukan orang Melayu sebagai tulang belakang kepada pembinaan negara bangsa, maka bangsa kita akan selamat. Tapi kalau dalam keadaan sekarang, kita bukakan rebutan, tidak ada satu status quo yang jelas, yang semua orang hormat pada status quo itu, negara kita akan termasuk dalam kancah perang dan kita akan rugi sebagaimana negara-negara lain di Timur Tengah dan sebagainya, dan digunakan oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam. Saya rasa itu insya-Allah lah kita dapat minta kepada orang kita supaya bangun. Ya, terima kasih Datuk. Kita dah sampai masa dan saya rasa perbincangan kita hari ini cukup jelas, terang. Kita berada keadaan yang genting yang memerlukan kepada semua pihak untuk bangkit bekerja dan saya bercakap kita boleh membuat perancangan-perancangan yang berkesan untuk kemajuan bangsa kita. Jadi insya-Allah kita jumpa di lain kali, mungkin minggu depan. Kita sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.